Okey kawan-kawan, jadi apakah itu integriti? Tentu korang tak tahu kan? Jadi menurut Kamus Dewi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, integriti bermaksud kejujuran dan ketelusan, ataupun kesempurnaan dan keutuhan. Jadi ini bermaksud integriti adalah sifat atau jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi dan boleh dipercayai dan boleh pegang cakapnya dan lain-lain lagi. Jadi menurut perspektif Islam pula, integriti sangat bersesuaian dengan sifat-sifat benar, amanah, setia, pegangan teguh, pribadi kan, dan mulia, iaitu mukmin yang bertakwa dan sebagainya. Jadi dalam agama Islam ini sangat menitik beratkan soal amanah dan selalu berkelakuan baik dalam apa jua urusan, seperti mana sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi integriti juga dari sudut penjawat awam, ya, pula secara kasarnya bermaksud kesempurnaan, kejujuran, keikhlasan dan keutuhan. Jadi ia sebenarnya berkait rapat dengan individu kerana individu adalah sebagai penjawat awam yang memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Halangan dan cabaran dalam mencapai integriti. Okey, untuk kita menjadi seorang penjawat awam ataupun seorang pekerja yang berintegriti dan juga berkualiti tinggi, sudah tentu seseorang itu akan mengharungi halangan dan cabaran lah untuk sampai ke tahap yang tertinggi, tahap yang terbaik lah dalam dunia pekerjaan. Okey, yang pertama kita tengok halangan yang pertama iaitu rasuah. Okay, jadi rasuah melalui definisinya melalui Kamus Dewan edisi ketiga iaitu pemberian ataupun menyogok ataupun menyuap. Okey, rasuah ini antara punca-punca yang boleh berlaku di dalam sebuah organisasi. Yang pertama iaitu tamak haloba, berintegriti rendah. Okey, berintegriti rendah ni sudah tentulah kenapa, macam mana rasuah ini boleh berlaku dalam sebuah organisasi, kerana integriti seseorang itu sangat rendah dalam dunia pekerjaan. Kemudian kelemahan dalam penguasaan dan juga lain-lain. Jadi rasuah ini akan meninggalkan pelbagai implikasi yang negatif terhadap pelbagai pihak jika diamalkan, dan jika berlakunya rasuah dalam sebuah organisasi ini, itulah punca kejatuhan sesebuah organisasi tersebut. Kita pergi yang kedua iaitu pecah amanah. Okey. Amanah adalah kepercayaan yang diletakkan oleh seseorang individu kepada pihak lain, sama ada kepercayaan yang bersifat nyata ataupun kepercayaan yang tidak bersifat nyata. Okey, jadi amanah ini perkara yang sangat penting lah bagi kita umat Islam, bagi mereka yang telah diberi tanggungjawab dan kuasa terhadap urusan-urusan pentadbiran organisasi dan juga negara. Jadi amanah ini kita perlu jagalah, dan kita harus menyedari bahawa amanah ini adalah tugas hakiki yang perlu kita sebagai umat Islam untuk kita beramanah dalam melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuatu pekerjaan itu. Kemudian kita pergi yang ketiga iaitu stres. Okay, stres apa? Jadi kalau ini melibatkan organisasi, mesti sudah tentulah ia berkaitan dengan stres di tempat kerja. Okay, jadi stres di tempat kerja ini adalah satu reaksi negatif manusia terhadap rangsangan daripada sosial, suasana pekerjaan, ganjaran yang tidak mencukupi, gaya hidup yang terlalu mendesak dan juga sebagainya. Okey, penyebab utama selalunya stresnya berlaku di tempat kerja ini kebanyakannya apa yang dapat kita katakan, seseorang itu dia akan stres kalau beban kerja yang terlalu banyak lah. Dia dapat kerja yang banyak, jadi itu merupakan salah satu pekerja itu stres. Kemudian tempoh masa bekerja yang panjang, kurangnya kawalan kerja yang rutin, konflik antara individu, kurangnya ganjaran dan masalah dalam organisasi itu sendiri. Jadi itulah antara penyebab-penyebab utama stres yang akan berlaku di tempat kerja. Okey. Jadi jika stres ini berlaku, ia akan menyebabkan kecenderungan pekerja untuk melakukan kesilapan dan kecuaian dalam melakukan tugas. Okey, kemudian yang keempat iaitu pekerjanya bermasalah. Okey, bekerjanya bermasalah ni kemungkinan sebilangan calon yang tidak sesuai dari segi sikap dan kemahiran lah. Jadi kalau pekerja itu kemahirannya tak ada, kita serap masuk dalam sebuah organisasi, jadinya
akan timbul pelbagai masalah lah, begitu. Kemudian ia perlu ditangani dengan berhati-hati dan berkesan. Kalau kita tak tangani dengan berkesan, maka ia akan menjejaskan prestasi pekerja tersebut, dan juga secara amnya motivasi dan prestasi pekerja lain. Maksudnya bukan dia sahaja yang akan meninggalkan kesan yang negatif, pekerja lain juga akan terikut sama dengan pekerja yang bermasalah itu. Jadi itu antara halangan dan cabaran dalam mencapai integriti berorganisasi. Antara kesan jika kita tidak berintegriti adalah yang pertama, akan mengundang kemurkaan Allah SWT. Kerana apabila seorang itu melakukan penyelewengan dan penipuan dalam pekerjaan, maka rezeki yang diperoleh adalah haram. Makanan, minuman, pakaian yang dipakai, sumber yang datang daripada pekerjaan itu adalah tidak berkat dan daripada sumber yang haram. Sebab itu tidak akan dimurkai oleh Allah SWT. Jadi dengan tidak berintegriti pula juga akan mendatangkan kemudaratan dan kesengsaraan kepada rakyat. Yang lebih bahaya adalah sehingga boleh mendedahkan negara kepada pelbagai risiko keselamatan. Jadi jika pemimpin itu bersifat mazmumah, telah beraja dalam hati dia kan, terutama sifat tamak, haloba, dengki, khianat, tindas menindas, kezaliman kan, melakukan kezaliman dan seumpamanya, ia juga akan mendatang kemudaratan kepada rakyat sendiri. Dan yang terakhir adalah tanpa integriti akan menyebabkan kerana birokrasi bertambah dalam pekerjaan. Seterusnya, apabila kita berintegriti pula, akan mendapat memantapkan prestasi kerja anggota organisasi. Kerana prestasi kerja setiap anggota adalah amat penting kerana ia menentukan kecekapan sesebuah organisasi dan baiknya pengurusan sesebuah organisasi pekerjaan. Dan seterusnya adalah mencegah penyelewengan dan salah guna kuasa serta rasuah anggota organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan nilai disiplin, tegas dan amanah yang ada dalam diri pekerja akan membantu pekerja menghindari dari perbuatan yang tidak baik. Dan seterusnya adalah jika kita berintegriti akan dapat meningkatkan keutuhan pengurusan kerja. Hal ini kerana sikap sambil lewa dan suka berlengah-lengah atau menangguh kerja itu tiada dalam diri pekerja. Begitulah. Seterusnya, kita teruskan kepada strategi pemantapan integriti Islam. Poin saya pertama ialah penerapan nilai-nilai integriti yang terbentuk melalui nilai-nilai amanah, jujur dan kebolehpercayaan. Perkara ini amat penting untuk memelihara kepentingan awam tanpa kita mengambil kesempatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Seterusnya, isi yang kedua pula ialah mengaitkan integriti itu dengan keikhlasan. Jika seseorang individu itu mempunyai keikhlasan dalam menunaikan amanahnya, maka ia akan dapat menghindari dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan boleh menjejaskan kualiti perjalanan organisasi yang disertainya. Isi saya yang ketiga pula ialah memupuk nilai qanaah secara bersama-sama dalam kalangan individu. Melalui penerapan nilai ini, seseorang itu akan terus konsisten ataupun kita gelar sebagai istiqamah untuk sentiasa berpegang dengan nilai-nilai integriti ketika dia melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada individu tersebut. Maka secara tak langsung, ianya akan dapat mengukuhkan gerak kerja suatu organisasi serta menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang negatif. Manakala isi yang terakhir pula ialah menekankan sifat amanah dan bersungguh-sungguh atau itqan dalam bekerja. Sifat ini sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Azza wa Jalla yuhibbu idza amala ahadukum amalan ay yutqinah. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai seseorang itu yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia akan melakukan dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Seterusnya kita pergi pula kepada keperluan dan peranan integriti. Isi yang pertama ialah mempunyai hubungan yang positif dengan kesejahteraan individu, kesejahteraan komuniti dan kesejahteraan organisasi.
Integriti ini sebenarnya dia membentuk staf yang mempunyai tingkah laku yang baik dan bebas daripada tingkah laku yang negatif. Contohnya seperti tingkah laku mencuri, vandalisme, memanjangkan waktu rehat tanpa kebenaran dan ponting kerja. Isi yang kedua pula ialah integriti juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang staf itu dari segi kejayaan luaran dan dalaman seseorang. Integriti ini dia akan mempengaruhi kehidupan seseorang itu dari segi kejayaan emosi, kejayaan kerjaya, kejayaan kewangan, kejayaan kerja serta seluruh kehidupan kerjayanya. Serta isi yang terakhir pula ialah punca kebincangan dalam aspek tadbir urus dan pentadbiran organisasi. Kebutuhan integriti ini akan menyebabkan berlakunya pelbagai perkara negatif seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Jadi pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi beliau sendiri. Kesimpulannya yang boleh dikatakan mengenai integriti dalam pentadbiran Islam, yang mana integriti dalam kepimpinan organisasi amatlah penting untuk kita dan pada masa hadapan supaya ia menjadi satu amalan yang berterusan dalam apa jua keadaan. Jadi jika kita hidup dalam berintegriti, sudah tentu kehidupan kita akan bahagia. Maksudnya dalam kita melakukan suatu pekerja itu akan menjadi pekerja yang baik, tidak akan timbul masalah, tidak akan memudaratkan kita dan juga orang sekeliling. Kemudian integriti, ketulusan, kecekapan dan amanah merupakan kunci dalam mencapai keharmonian dan keamanan dalam setiap kepimpinan organisasi, dan setiap masyarakat Islam perlulah lebih mendalami integriti dalam pekerjaan, yang mana menurut Islam supaya menjadi panduan dalam kehidupan seharian.